terbalas dendam tanpa sengaja. Nama aku Liza, bukan nama sebenar, usia 40 tahun. Pada tahun 2013, masa aku umur 30, aku masih menjadi isteri kepada seorang lelaki yang sebaya, yang berjawatan grade 29 di sektor kerajaan. Nama dia Ami. Ni pun nama samaran Masa tu usia perkahwinan kami dah cecah 5 tahun dan masih tak ada anak. Sebelum kahwin, aku adalah seorang eksekutif di syarikat swasta di negeri yang berlainan. Setahun setelah kahwin, aku berhenti kerja atas permintaan Ami. Aku akur sebab tak sanggup jugalah berterusan PJJ kan. Jadi weekend husband and wife ni sangat meletihkan fizikal dan emosi kami. Cerita bermula pada Julai 2013. Waktu tu ada intake baru yang ditempatkan di pejabat Ami bertugas lah. Ada 3 orang lelaki dan 2 perempuan. Salah seorang dari mereka ni nama dia Najwa. Masa tu Najwa ni umur 22 tahun. Pun nama samaran. Seperti yang kalian akan sangka, ya, Ami dan Najwa bercinta dalam diam. Hampir setahun jugalah mereka jalin hubungan dan hubungan mereka ni kantoi pada penghujung tahun 2014 lepas aku jumpa gelang tangan dalam kereta Ami. Aku tak sangka, tanpa rasa bersalah, Ami terus jujur bila aku tanya tentang gelang tu. Nak pecah dada rasanya masa tu. Aku minta untuk jumpa dengan Najwa. Tak fikir panjang, Ami call Najwa dan aturkan pertemuan di rumah kami. Najwa ni seorang yang angkuh. Sepanjang pertemuan kami, kata-kata Najwa macam tajam sangat dekat telinga aku ni. Dengan yakinnya dia cakap dia mampu membahagiakan dan memberi zuriat untuk Ami. Aku terdiam. Di situ aku tahu yang aku kalah. Lagipun Najwa memang jauh lebih menarik dari aku. Gadis muda lah katakan. Gaya hidup dia pun nampak mewah. Sebab apa yang aku tahu, ayah dia ni seorang pengarah di sebuah syarikat ternama. Aku pula hanyalah dari keluarga petani. Tak adalah miskin tapi tak adalah kaya pun. Sejak remaja, aku bukannya jenis yang suka habiskan masa untuk lelaki. Cinta monyet pun tak ada. Kenal Amir pun masa sama-sama belajar di IPTA. Dari zaman belajar lagi, pada aku lelaki ni bukanlah satu prioriti. Bila kahwin dengan Amir, aku mula jadikan Amir sebagai keutamaan aku. Tapi bila dah dikecewakan macam tu, dia bukanlah lagi keutamaan aku. Untuk apa aku utamakan orang yang dah tak jadikan aku sebagai orang yang penting dalam hidup dia kan? So dengan berat hati aku mengalah. Najwa tak nak bermadu. Kalau dia nak, aku nak pun aku tahu Amir tak mampu. Ingat gaji bersih grade 29 ni besar ke? Tidak Banyak komitmen lain yang Amir kena bayar. Rumah, kereta, bil-bil semualah, nafkah untuk ibu dia, nafkah untuk aku yang tak bekerja ni. So dari aku biarkan Amir berdosa sebab tak mampu adil dari segi nafkah keuangan, aku pun undur diri. Amir juga tak teragak-agak masa tu nak lepaskan aku. Seolah-olah hati dia dah langsung tak ada untuk aku. So fast forward April 2015, aku dijatuhkan dengan talak 1. Aku jadi janda di usia 32 tahun. Abah temankan aku sepanjang proses mahkamah. Selesai urusan di mahkamah syariah, dengan berat hati aku pulang ke kampung dengan Abah. Amir yang hantar. 5 bulan jugalah aku duduk dengan keluarga. 2 bulan pertama, aku hampir kemurungan. Lebih-lebih lagi lepas aku tahu Amir dan perempuan tu dah menikah dah. Tak lama lepas kami berpisah. Ni apa yang aku dengar. Ayah yang perempuan tu menentang tahu hubungan mereka. Tapi disebabkan Najwa ni mendesak, ayahnya terpaksa akur. Aku bersyukur masa tu sebab abah dan mak sangat-sangat membantu dari segi emosi. Begitu juga dengan adik-adik. Oh ya, aku ni anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Hari pertama aku balik kampung bersama abah dengan dihantar oleh Amir. Adik lelaki kedua aku hampir-hampir nak serang Amir. Tapi abah halang. Aku pun tak izinkan juga. Untuk apa lagi kalau aku dan Amir dah tak ada apa-apa hubungan. Lagi pula Amir nak pulangkan aku dengan cara baik kan. Keluarga mentua, usah ditanyalah. Mereka sikit pun tak kata apa. Hubungi aku pun tidak. Hanya aku je lah yang hubungi mereka untuk minta maaf buat kali terakhir. Ya, aku faham. Selama 5 tahun perkahwinan, aku tak mampu nak bagi anak. Lagipun, bakal menantu baru mereka kan anak orang berada. Gaji grade 19 si Najwa tu pun sekadar buat cemilan saja. Allowance yang ayah dia bagi tiap-tiap bulan lebih besar daripada gaji grade 19 dia tu. Itu yang Najwa pernah dabitkan pada aku ya. 5 bulan berkurung kat rumah, aku nekat untuk keluar cari kerja dengan diploma yang aku ada. Satu hari aku dapat panggilan menyatakan aku diterima bekerja di bahagian HR di sebuah syarikat yang agak gah di tanah air. Tapi yang aku tak jangka, aku ditempatkan di ibu pejabat, iaitu di selatan tanah air. Sedangkan masa temuduga, aku temuduga tu untuk kekosongan cawangan syarikat yang dalam negeri kelahiran aku. Atas kata-kata dorongan mak dan abah, aku terima kerja kat sana. Tinggal di negeri asing ni bukan mudah. Dalam masa setahun pertama, 2-3 kali jugalah aku tukar bilik sewa atas faktor keselamatan sampailah akhirnya aku dapat sewa rumah dengan kakak cleaner pejabat. Kebetulan pula penghuni asal bilik tu dah pindah keluar lepas kahwin. So dari bekerja-kerja naik bas dan kadang-kadang teksi,
Dapatlah aku tumpang motor akak cleaner pergi dan balik kerja hari-hari. Terima kasih Kak Yati yang sangat baik hati. Dipendekkan cerita lagi, setahun bekerja kat sini, aku bertemu jodoh di syarikat aku bekerja. Orangnya dah berusia dah 19 tahun, lebih berusia dari aku. Tapi masih sigap. Lawa tu tidaklah, tapi manis tu ada. Yang merapatkan kami adalah bekalan makanan, potluck. Setiap hari, aku dan Kak Yati akan masak sama-sama. Seawal 5 pagi, 3 bulan tinggal dengan Kak Yati, aku mula terikut-ikut cara dia. Masak awal pagi 2 jenis lauk. Satu lauk untuk bekal makan tengah hari, satu lagi lauk simpan dalam peti ais, dan balik kerja kami akan panaskan untuk makan malam. Itu cara kami berjimat untuk hidup di bandar besar ni. Kalau rasa macam nak makan lauk sayur ke, kami akan beli di warung seberang jalan. Makan malam pula kami akan petik ulam segar yang Kak Yati tanam di belakang rumah. Jodoh aku ni orangnya berjawatan. Duda beranak 2 yang kematian isteri. Isteri dia dah 7 tahun dah meninggal akibat stroke. Yang sulung pula dah kahwin, yang kedua masih membujang dan sedang belajar. Kedua-duanya perempuan anak dia. Jodoh aku seorang yang ramah dengan staf. Kami panggil dia Tuan Adam. Masa awal kerja dulu aku agak kekok jugalah bila tengok dia join kami lepak makan tengah hari di pantry kalau tak ada meeting dengan klien ataupun mana-mana VIP. Tapi salah seorang staf kat situ bagi tahu memang itu cara dia. Waktu rehat boleh bergurau senda. So jangan heranlah kalau 5 minit sebelum tu dia bergurau dengan kau dalam pantry, tapi tak lama lepas tu dia akan maki kau bila dia jumpa ada kesalahan dalam kertas kerja kau. Aku angguk kepala je lah. Seram juga kan. Okey, berbalik pada isu bekal tadi. Departmen kami ni unik sikit. Hari-hari kami akan bawa bekal potluck. Tak ada paksaan pun sebenarnya. Tapi dalam 3-4 jenis lauk tu mesti ada. Ada yang beli, ada yang masak macam aku. Nasi pula kami akan masak kat pantry. Departmen HR ni ada 5 orang, tak termasuk Tuan Adam. Antara yang rajin buat potluck ni, dia lah. Cuma kalau dia ada meeting, dia akan biarkan kami habiskan je bekalan dia. Tapi kalau meeting dalam pejabat juga, kami akan asingkanlah beberapa lauk dan nasi untuk dimakan lepas meeting. Bekal yang dia bawa tu katanya adik perempuan dia yang duduk serumah yang masak. Adik perempuan dia umur 45 tahun, tak kerja dan masih belum kahwin. Jarang lelaki yang berjawatan besar rajin buat bekal. Ami dulu pun tak suka kalau aku nak bekalkan dia makanan. So dari situ kami rapat dan tak sengaja jatuh hati. Beberapa bulan bercinta, dia bawa aku jumpa adik dia, Kak Aida. Sampai sekarang aku masih panggil Kak Aida walaupun dia dah jadi adik ipar aku. Alhamdulillah, walaupun aku jauh lebih muda, Kak Aida terima aku dengan hati terbuka. Katanya, ringan sikitlah tugas kakak lepas ni. Sebab ganti masak bekal kan. Hanya Kak Aida dan Tuan Adam berdua je yang tinggal dalam rumah sederhana besar tu sejak kematian orang tua mereka. Tak ada orang lain. Abang sulung Tuan Adam ni dah lama berhijrah dan menetap di Australia. Mereka hanya ada 3 beradik. Hinggalah sampai waktu yang sesuai, Tuan Adam buat keputusan untuk panggil anak-anak dan menantunya pulang ke rumah untuk perkenalkan aku pada mereka. Hari Sabtu yang ditetapkan tu, pagi-pagi lagi aku datang ke rumah Tuan Adam untuk tolong Kak Aida masak. Mi kari kegemaran anak sulungnya dan rojak buah kesukaan anak kedua dia. Pukul 2 lebih petang, anak sulung Tuan Adam dan suaminya sampai. Kami sama-sama menuju ke pintu nak sambut anak menantunya. Otak aku blank sekejap bila aku tengok 2 susuk yang keluar daripada kereta. Anak dan menantunya pun terkaku melihat aku. Apa ni Papa? Belum apa-apa Najwa dah menjerit dari porch kereta sambil menghempaskan beg di tangan. Aku tengok Ami. Ami tengok aku. Serta Tuan Adam bersilih ganti. Tuan Adam sememangnya tak pernah cerita secara terperinci tentang anak-anaknya dan aku pun tak pernah tanya apa-apa. Lagipun kami sangat jarang jumpa di luar pejabat sebab Tuan Adam ni dia seorang yang sangat sibuk. Sepanjang bercinta, aku sikit demi sedikit memahamilah kesibukannya. Tapi tak sangka pula pertemuan hari tu penuh dengan peperangan. Najwa agresif macam biasalah. Walaupun ketika tu dia tengah mengandung 6 bulan, luluh jugalah hati aku ni aku tengok perut Najwa tu. Tapi tak apalah, itu rezeki mereka. Rezeki aku menjadi ibu tiri dan ibu mentua tiri kepada bekas suami aku. Kini dah lebih 3 tahun dah aku jadi isteri Tuan Adam. Kami dinikahkan 2 minggu sebelum PKP. Itu pun lepas pelbagai cara bantahan Najwa buat. Gangguan melalui telefon tu tak payah cakap lah kan. Kadang-kadang menangis juga lah aku dibuatnya. Tapi aku takkan tunjuk pada Najwa kelemahan aku ni. Syukur Tuan Adam tetap bela dan menyebelahi aku. Kalau dah kata jodoh tu, nak tak nak, Najwa terpaksa akur. Anak kedua Tuan Adam pula dari mula memang tak kisah pun, asalkan aku mampu bahagiakan ayahnya. Alhamdulillah, kini aku bahagia. Walaupun masih juga tidak dikurniakan cahaya mata. Di usia 40 ni, aku rasa cukuplah dengan apa yang Allah kurniakan untuk aku. Aku tetap bersyukur dengan ketentuan Maha Esa. Sesungguhnya, aku terbalas dendam tanpa sengaja.